Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 31 Mei. Sejumlah 70 menara telekomunikasi telah mula beroperasi di seluruh negeri sejak April lepas, manakala 55 lagi dijangka beroperasi selepas sambutan Hari Gawai. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi memberitahu status fasa pertama menara telekomunikasi di Sarawak dijangka beroperasi sepenuhnya pada suku ketiga tahun ini. Datuk Julaihi mendedahkan sejumlah 197 menara telah dilengkapi dengan piring satelit. Beliau berkata fasa kedua pula yang melibatkan pembinaan 300 buah menara dijangka beroperasi sepenuhnya pada suku pertama tahun depan. Datuk Julaihi menjelaskan ini merupakan sebahagian daripada 7,000 menara yang diperlukan untuk liputan penuh seluruh Sarawak. Setakat ini, sejumlah 3,708 menara telah dibina oleh pelbagai pihak termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Lembaga Multimedia Sarawak. Datuk Julaihi berkata menara-menara tersebut telah diambil alih oleh Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC. Dalam kenyataan medianya, beliau berkata persepsi yang mendakwa menara komunikasi yang tiada piring satelit di Sarawak kurang tepat. Jelasnya, kerja pemasangan piring satelit terjejas semasa tempoh COVID-19. Namun, Kerajaan Sarawak melalui SDEC telah mula memasang peralatan telekomunikasi secara berperingkat. Asajaya bakal mengalami perubahan lanskap pembangunan terutama dengan fasa pertama pembinaan sistem transit aliran automasi ART yang melibatkan laluan dari Rembus Kota Samarahan ke Bandaraya Kuching. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata perubahan fizikal itu dijangka dapat dilihat dalam tempoh 5 tahun dan merancakkan tahap ekonomi penduduk di Asajaya. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu lokasi Asajaya yang hanya memerlukan pemanduan hampir sejam ke Bandaraya Kuching akan turut dapat menikmati kemajuan yang pesat. Beliau berkata demikian pada majlis penghargaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Asajaya di Kuching. Mengenai majlis tersebut, Datuk Seri Abdul Karim berkata peranan dan tanggungjawab para pemimpin masyarakat amat penting untuk membawa dasar kerajaan dan menyelesaikan isu masyarakat di kawasan luar bandar. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Asajaya berkata Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum juga perlu memperkasakan golongan muda untuk menjadi bakal pemimpin yang akan datang. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan ini kerana ramai anak tempatan kelahiran Asajaya telah berjaya ke Menara Gading. Pada majlis itu, beliau menyaksikan penyerahan sijil pelantikan kepada 2 pemancar dan 2 penghulu, 4 ketua masyarakat dan 14 ketua kaum. Sarawak berada di landasan yang betul untuk merealisasikan inisiatif memberi pendidikan universiti secara percuma kepada anak-anak Sarawak pada masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, beliau percaya Premier Sarawak telah membuat penyelidikan mengenai perkara tersebut. Datuk Dr. Anwar memberitahu pengujudan dana kekayaan berdaulat Sarawak merupakan antara langkah yang bakal membantu merealisasikan impian tersebut. Jelasnya, dana kekayaan berdaulat Sarawak akan digunakan untuk membantu generasi akan datang untuk melanjutkan pengajian mereka ke peringkat universiti. Number 2, as you know, that the annual income in Sarawak keep on increasing. I think the press will know the correct figure. The last year was 12 billion and this year the first quarter is already almost 45% expected of the year. So in other words, we are on the right track to give a free education. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara Universiti Teknologi Sarawak UTS dengan Universiti Multimedia MMU. Pada majlis itu, UTS diwakili oleh Naib Chancellornya Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid, manakala MMU diwakili oleh Presidennya Profesor Datuk Dr. Masliham Muhammad Sood.
International Energy Week IEW 2023 bakal membuka lebih banyak peluang untuk Sarawak bagi pelaburan dalam ekonomi hijau. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, IEW merupakan acara penting untuk kementeriannya dalam berkongsi akan perihal peralihan tenaga. Dr. Hazlan memaklumkan pemimpin antarabangsa terkemuka dijadualkan hadir dan berkongsi mengenai pembangunan mampan dan membincangkan cabaran serta peluang dalam ekonomi hijau. Beliau berkata Kalimantan merupakan contoh perkembangan yang menarik terutama dengan peralihan ibu negara Indonesia di Nusantara. Dr. Hazlan berkata demikian dalam sidang media IEW 2023. Beliau menambah IEW juga bakal menjadi platform untuk industri kecil sederhana untuk menerokai teknologi baru yang boleh meningkatkan hasil pendapatan sambil menyumbang kepada pengurangan alam sekitar. Dalam pada itu, Dr. Hazlan memaklumkan sidang kemuncak IEW bakal membincangkan manfaat sumber tenaga mampan yang besar di Sarawak untuk memacukan pertumbuhan ke arah masa depan rendah karbon di rantau ini. Orang ramai yang akan balik ke kampung halaman masing-masing bersempena perayaan Hari Gawai diingatkan supaya terus mematuhi peraturan serta menjaga keselamatan diri semasa di jalan raya. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradung, Datuk Ding Kuong Hing, keterujaan untuk balik menyambut Hari Gawai sememangnya dirasai oleh perantau-perantau yang hendak balik ke kampung halaman. Namun begitu, aspek keselamatan dan perancangan perjalanan balik perlu diutamakan bagi memudahkan segala urusan. Datuk Ding memaklumkan setiap kali menjelang musim perayaan, bilangan kenderaan di jalan raya akan bertambah dan situasi ini meningkatkan risiko kemalangan. Everybody during this Gawai festive season, hopefully we have to be patient and courtesy, make sure we have enough rest. If we feel tired, we should take a rest, take a nap, and then continue our journey, so that we can reach home and reunited with our family members and loved ones. Datuk Ding mendedahkan kes kemalangan di kawasan Bintango telah meningkat semenjak tahun lepas. Oleh itu, beliau mengingatkan pengguna jalan raya supaya sentiasa peka dan tidak cuai semasa berada di jalan raya. Datuk Ding berkata demikian semasa menghadiri kempen keselamatan jalan raya bersempena perayaan Hari Gawai Bahagian Serikeh 2023 di Bintango. Beliau memberitahu kempen tersebut bertujuan untuk memberi kesedaran mengenai pentingnya menjaga keselamatan diri semasa berada di jalan raya. Rumah Selunsin di Jalan Pakan, Uluwak Pakan terbakar pagi tadi iaitu kurang 48 jam menjelang sambutan Hari Gawai Dayak. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak dalam satu kenyataan media memaklumkan satu laporan berhubung insiden tersebut itu diterima pada pukul 10.36 pagi. Selepas menerima laporan tersebut, Pusat Keluaran Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bintango dengan bantuan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Serikeh digerakkan ke lokasi kejadian. Pasukan bomba yang tiba di lokasi mendapati kebakaran melibatkan rumah panjang 15 pintu 2 tingkat dan struktur separuh kekal. Menurut kenyataan media tersebut, ruangan hadapan iaitu bahagian ruai dan bilik tidur tingkat atas telah terbakar sepenuhnya, manakala bahagian belakang iaitu ruang tengah dan dapur berjaya diselamatkan. Menurut kenyataan itu lagi, 76 orang penghuni rumah panjang tersebut telah kehilangan tempat tinggal. Pasukan bomba memberitahu api berjaya dikawal pada kira-kira pukul 11.35 pagi. Tinggal satu hari menjelang sambutan Hari Gawai di Sarawak, pasaraya dan pasar basah mula menjadi tumpuan orang ramai. Tinjauan kru RTM di kawasan Kota Sentosa mendapati ramai yang juga membuat persiapan untuk memperingati kaum keluarga yang telah tiada.
Bagi Angelina, sambutan Hari Gawai tahun ini sedikit berbeza setelah pemanggilan orang tersayang. Before tu kan sambut dengan datuk kami kan, tapi nya dah sedar tahun tu, so kami memang akan beli untuk nyala sebagai ingatan dengan datuk kami yang dah sedar lah macamnya. Beliau menjangkakan sambutan Gawai tahun ini akan lebih meriah. Sementara itu, pasar di Pekan Batu Tujuh, Kota Sentosa juga menjadi lokasi tumpuan terutama semasa setiap perayaan. Pasar lain-lain mungkin dia orang tetap sini dekat mah, sebab kampung tak payah pergi pasar, lagi pasar jemo. Tinjauan kru RTM di sebuah pasar di Semarahan juga mendapati orang ramai sibuk melakukan persiapan saat-saat akhir sebelum bertolak ke kampung halaman. Walau bagaimanapun, ada yang memilih untuk menyambut Hari Gawai di Kuching. Ada orang balik kampung, ya terpulang dengan orang letok lah. Baginya, sambutan Hari Gawai kini boleh disambut di mana sahaja dengan penuh semangat kekeluargaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menerima 4 unit bot bernilai RM44,000 daripada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM. Dalam satu kenyataan media, JBPM memaklumkan 4 bot tersebut disumbangkan di bawah inisiatif Pembangunan Sosio-Ekonomi dan Amal Jariah Yayasan berkenaan. JBPM Sarawak memaklumkan 4 unit bot tersebut akan digunakan untuk operasi kebombaan dan penyelamat. Bot yang dilengkapi dengan enjin itu akan ditempatkan di zon Kuching dan zon Miri. Majlis ringkas penyerahan dan penerimaan bot tersebut telah dihadiri oleh Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Datuk Hiruddin Rahman, serta Pengurus Negeri Pusat Pentadbiran YAPIM, Fadli Zamuri di Kuching. Hospital Umum Sarawak HUS sedang mencari ahli keluarga atau waris kepada seorang pesakit lelaki berbangsa Cina bernama Ho Chin Chai. Sumber daripada Jabatan Kerja Sosial Perubatan Hospital Umum Sarawak memaklumkan pesakit berusia 56 tahun itu telah dimasukkan ke ward pada 14 Mei lepas. Menurut sumber tersebut, pesakit sekarang ditempatkan di ward ortopedik perempuan di hospital berkenaan. Melalui maklumat yang diterima, alamat terakhir pesakit ialah lot 8695 tingkat 2 Seksyen 64 Jalan Pending Kuching. Sehubungan itu, HUS memohon jasa baik orang ramai atau waris yang mengenali pesakit untuk segera menghubungi Dr. Nur Syafi Haziq di talian 082-276-666 sambungan 6814 atau 016-576263 dengan kadar segera. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 31 Mei. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bernama Munawar dan Syafiqah. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.